Okey, sebelum saya nak jawab soalan yang lain ni, saya nak sebut satu hasil perbincangan Jawatankuasa Fatwa Perlis. Tapi dia tak jadi fatwa rasmi lagi ni. Sebab nak jadi fatwa rasmi dia mesti melalui beberapa proses. Mesti pergi kepada Majlis Agama Islam. Kemudian selepas daripada itu, setelah diluluskan ataupun dipersetujui dalam majlis, kemudian diangkat kepada raja pemerintah, dan kemudian baru sama ada digazetkan atau seumpamanya, baru dianggap sebagai fatwa itu rasmi. Namun oleh kerana ia membabitkan satu hukum yang sering ditanya, jadi kita telah bincang panjang baru-baru ini yang membabitkan ahli-ahli fatwa negeri Perlis tentang pekerjaan menghantar makanan ataupun menghantar penumpang yang kadang-kala bercampur dengan barang-barang yang haram. Ini tak kira lah dia kerja dengan syarikat mana pun, saya tak mahu sebutlah, nanti dia ada sebut nama syarikat di sini. Jadi bila disebut tu dia nak kena ambil order. Bila ambil order tu ada yang halal, ada yang tidak halal. Ataupun dia mungkin ambil penumpang. Penumpang tu naik dengan dia. Penumpang tu mungkin naik, penumpang tu mungkin bawa 2-3 botol arak sekali dengan dia. Di Perlis mungkin ada tak banyak kot. Tapi di negeri-negeri yang ada pelancongan dan seumpamanya, kes-kes yang seperti ini berlaku. Jadi kita akan sebut jawapan dalam hal ini ikut sekuen dia, supaya siapa yang mendengar jawapan ni dia kena dengar semua. Jangan dia pergi dengar sepatah tu, aku nak nak sepatah tu ya. Dia tak boleh. Pada umumnya pekerjaan menghantar makan ke, hantar penumpang ke, pekerjaan ini pada umumnya adalah pekerjaan yang harus, bukan harus Indonesia, harus kita jaiz, iaitu dibolehkan. Karena umumnya kerja menghantar ni kerja yang halal, selagi mana dia tidak terlibat dengan penghantaran yang jelas jenayah. Kerja mengedar dadah, tu edar tu tak boleh lah. Ataupun dia menjadi pemandu kepada aktiviti jenayah, itu tak boleh lah, itu jelas. Tapi seorang yang kerja dia umum, apa tugasan? Menghantar barang. Dia tak habaq hantar apa, kerja hantar barang. Apa barang orang suruh hantar, hantar. Daripada lori ke orang call minta sewa lori, dia bawa lori, dia punggah barang orang tu, dia hantar ke tempat yang dia mahu. Ataupun dia hantar bungkusan ke apa sekarang ni macam-macam dalam PKP ni. Ataupun dia bawa makanan tu, order makanan dalam macam-macam aplikasi yang ada. Panda lah, saya sebut lah, GrabFood lah, macam-macam. Mereka ni semua terlibat. Ya. Positifnya adalah kita lihat ramai katanya mak-mak rempit sudah tidak merempit kerana mereka pergi hantar makanan. Okey lah kan. Okey, pekerjaan ini asalnya adalah halal. Status tu dulu, logo halal tu dulu bagi kat dia bah. Baru kita nak bincang tentang perkara-perkara yang ada kaitan dengan hal ni. Okey. Bila kita tahu kerja dia adalah menghantar barang, maka tugasan dia hantar barang. Dia tidak perlu memperincikan untuk mengetahui apakah barang yang dihantar, kerana agama tidak menyuruh untuk dia menjadi pengintip kepada barang yang dia bawa. Memadai dengan untuk dia mengetahui barang yang dia bawa itu tidak bercanggah dengan undang-undang pemerintah. Cukup. Dia tak payah tanya ni barang dalam ni halal ke haram, Tok Saduk tanya. Kalau dah tengoklah barang ni, tak payah pula pergi baca, nak baca dulu ingredient dia ni. Ada tak barang-barang yang syubhah ataupun haram, tak payah nak buat kerja tu. Kerana dia bukan bahagian pengawasan syariah barang-barang. Kerja dia ialah menghantar.
supaya dia tak serabut kepala dia dengan hal-hal ni. Tak disuruh kata aku ni sejak mengaji ni warak sikit, nak hantar hang kena bagi tahu dalam ni ada apa. Tak perlu. Tengok sil dia penghantar, selamat dia dari segi undang-undang, tidak dianggap sebagai mengedar dadah dan seumpamanya, dia lakukan tugasan itu. Itu. Adapun jika zahir memang tugasan dia ni nak suruh hantar benda haram. Ni, hari ni hang punya tugasan hantar satu kontena ni, tak ada barang lain dah, memang hang kena pergi hantar arak ni 30-40 botol di tempat ni. Clear. Ataupun ni babi duk goreng panas-panas ni, hang pergi hantar Ustaz. Clear. Apa hukum kalau dalam keadaan yang demikian? Di sisi majoriti para ulama, mereka mengharamkan jika perkara itu jelas haram, barang haram. Dia nak hantar ni kepada, kita kena tahu dia hantar ni kepada non-Muslim. Non-Muslim. Mereka kata tak boleh di atas berbagai alasan. Salah satunya alasan yang agak mengusul ialah tentang khitab furu', tentang arahan Tuhan kepada manusia ini berhubung dengan furu' syariah, iaitu semayang, puasa, semua ni. Adakah orang kafir terkena ataupun tidak terkena? Kerana mereka adalah telah kufur daripada awal. Kalau mereka terkena, maka kita tak boleh bekerjasama dengan mereka. Mereka haram, kerana mereka haram makan babi. Ataupun sebenarnya tak bincang dah haram makan babi itu kerana mereka dah kufur daripada asal, seperti mazhab Abu Hanifah. Ini teknikal lah. Sebahagian kata itu urusan di akhirat, tak apa. Yang pentingnya jumhur menyatakan tidak boleh. Sementara mazhab Abu Hanifah menyatakan jika dia hantar, kerjanya hanya menghantar kepada non-Muslim, dan dia bukan produce benda tu, bukan dia yang perah arak, dia hantar saja, dan non-Muslim tu yang nak minum, bukan Muslim, termasuklah khinzir. Sebenarnya arak lebih berat daripada khinzir, kerana khinzir makan dosa jugalah kalau siapa makan, tapi arak ada kesan lain lagi, dia boleh bahaya orang lain, dia mabuk, dia pukul orang dia. Tapi sehingga para fuqaha seperti Ibn Abidin membuat contoh arak. Kata dalam mazhab Hanafi dia boleh hantar. Hanafi dia kata boleh hantar. Majoriti kata tak boleh. Hanafi kata boleh selagi bukan dia yang produce benda tu, dia hanya menyampaikan saja. Kita dalam perbincangan menyatakan kita minta supaya orang awam mengikut mazhab jumhur dalam hal ini. Tak usah hantar. Melainkan jika sekiranya dia tidak ada pekerjaan dan pendapatan, melainkan itulah pendapatannya, jika hilang pendapatan itu menjadi satu beban yang besar pada diri dia, maka bolehlah dia mengamalkan mazhab Hanafi dalam satu tempoh sehingga dia berusaha mendapatkan pekerjaan lain yang lebih selamat. Kalau dia ada pilihan, dia pilih. Kalau tak ada pilihan, dia amal qaul Hanafi itu sehingga dia mendapat pekerjaan lain. Okey. Macam mana jika asal itu halal tapi sampingan itu haram? Contohnya apa? Contohnya seperti dia pemandu teksi, tumpang teksi dia, satu orang bukan Islam naik dengan teksi dia, dia bawa arak satu, sebelah bekas ni duk pegang kiri kanan, dia kata bawa saya nak balik rumah. Jadi apabila bawa dia akan bawa juga sekali dengan arak dia. Apa hukum hal ni? Contoh yang lain, misalnya orang sewa lori dia nak bawa nak pi pindah rumah. Hangkutlah semua barang rumah, peti air lah, mesin basuh lah, juga hangkut sekali 2 tong arak bubuh dalam lori itu sekali. Dia sewa sekali gue.
Dalam hal keadaan seperti ini, kita melihat kaedah yang disebut oleh para ulama, termasuk disebut oleh Al-Imam Suyuti di dalam Al-Asbah wal Nadhair, iaitu yughtafar fi tawabi'i ma la yughtafaru fi ghairiha. Dimaafkan pada benda-benda yang menjadi ikutan sampingan apa yang tidak dimaafkan pada yang selain daripadanya. Maksud benda yang menjadi ikut dimaafkan. Contoh para fuqaha buat klasik punya contoh dalam kitab-kitab fiqh lama, mereka buat ialah misalnya membeli janin. Tak boleh. Janin lembu tu, dalam perut lembu tu tak boleh kita nak beli yang tu, tak dijual, tak boleh jual. Tapi kalau kita beli ibu dia masuk sekali dengan janin, tak apa. Beli sewa pokok yang tengah berbuah belum masak lagi. Ada perbincangan fuqaha ni. Yang tak pasti buah tu masak ke tak, mungkin gugur tengah jalan, tak boleh. Tapi kalau dah kita beli kebun semua sekali, termasuk dengan buah-buah tu, walaupun belum masak lagi, boleh. Maka dengan itu termasuklah hal-hal ni. Kalau orang order kek, terimalah sebagai kek. Dalam dia tu ada apa? It's not our business. Ceritanya kek. Hantar sebagai kek. Maka itu di atas dianggap sebagai tabi' yang mengikutnya. Demikian juga kalau dia jual order nasi, kira nasi lah. Apa dalam nasi itu? Tabi'. Kita tak usah duk mendetail. Melainkan jelas dia order seketui daging khinzir. Hak tu masuk bab hak tadi. Okey. Cumanya bab ni semua kita bahaskan apabila membabitkan bukan Islam. Dan bukan Islam ni, di samping hukum hakam ni, ada satu bab lagi untuk mereka berada dalam negara di mana hak telah diberikan oleh negara pada mereka, dan orang Islam ala syurutihim menunaikan janji mereka dalam perjanjian, macam mana Nabi tunaikan janji tadi. Cumanya kita nasihatkan, kalau sekiranya dia tu pergi hantar arak, hantar banyak-banyak barang, tengok-tengok ada arak satu botol, 5 botol. Rumah tu rumah orang Islam, hantar peti air, hantar TV, hantar, ada juga botol arak. Rumah Muslim. Menjadi tanggungjawab dia bukan saja seorang penghantar, tapi dia seorang Muslim, menunaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menasihati orang Muslim itu, memberitahu dia haram arak untuk diminum oleh seorang Muslim. Hak tu dia kena bagi tahu lah. Itu dia tak boleh biarlah. Tengok kalau ada Muslim pergi makan nasi goreng ni, yang mana kedai kata nasi goreng ni tak tahulah, kata rasanya macam tak halal, dia boleh bagi. Tapi kalau orang lain kita tak biar detail. Dia ambil, dia order, mungkin dia nak bagi anjing dia makan ke, dia nak makan ke, itu kita tak detail. Ini secara umum dalam urusan ni bagi yang bertanya, supaya mudah-mudahan mereka dapat penjelasan.